Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya akan kongsikan macam mana kita nak buat breakout room dalam Google Meet. Dalam Zoom pun ada, tapi dalam Google Meet pun kita dah ada tools ni. Maksudnya kita boleh buka beberapa Google Meet, sesi Google Meet dengan kita mengasingkan audien kita. Sesi ni agak penting sebab kalau kita nak buat satu pembentangan secara parallel session yang ada beberapa grup audiens tertentu. Jadi sesi ini perlu diadakan secara sesi page Google Meet berasingan. So ada tools dalam Google Meet yang kita perlu tambah sebagai extension. Okay, first kita pergi kat Google Extension. Biasa kita cari dekat extension. Okay, dekat extension ni kita ada Google Chrome Web Store. Dibuka Google Web Store, kita akan cari breakout room Google Meet. Jadi dia akan ada satu extension tools yang memberi kebolehan ataupun pilihan untuk kita buat breakout room. Ini ada logo B ni. Jadi just klik saja, nanti dia akan suruh kita add lah. Saya dah ada kan, jadi saya tak perlulah untuk add lagi. Jadi kita boleh semak dekat kita punya puzzle ni. So dia akan ada logo B kat sini dan kita kena pinkan dia lah. Jadi apa kita perlu buat sekarang? Kita perlu buka Meet. Okay. Okay, kita join. Apa perlu kita buat sekarang? Kita perlu klik pada B ni. Jadi dia akan keluar satu page lain. Jadi kat sini kita perlu beberapa setting. Kita kena buat beberapa setting. Okay, pertama sekali kita boleh setting pada course. Jadi course ni kita kena masukkan kursus ataupun event yang kita nak buat kan. Macam saya ada beberapa kursus yang saya ajar. Jadi dalam kursus ni pun ada beberapa section. Jadi saya masukkan nama kursus dan nama kod kursus dan juga nama kursus berkenaan lah. Kalau kita nak buat contoh kalau kita ada sesi nak buat satu seminar kita kan. Okey. Seminar apa? Contohlah kan postgraduate ke apa ke kan. Postgraduate progress kita kan. Sorry salah je sikit. Progress. Contoh saya buat untuk tulis saja Jadi kita just add Jadi dah masuklah dalam list kita ni kan. Dia dah save. Okey, untuk room pula. Jadi kita dah ada course tadi Jadi kita perlu pilih spesifik lah. Room tu kita nak breakout untuk khusus atau event apa Jadi kat sini kita ada course, kita dah pilih ni. Okay, kat sini kita kena namakan main tu yang asal sebagai reference apa dan dari lecturer kan. Okay, kemudian kita create room tu kita just klik je saja. Kalau nak tambah room kita klik ni, tambah ni, maka dia akan ada kat sini lah. Dan kita tulislah, tulis nombor pun tak apa. Dan siapa audien kita kan. Jadi kalau kita perlu buat macam tu, buat macam tu je lah. Tambah saja. Macam saya dah buat kan untuk set ni kan. Jadi yang ni saya tak nak, saya buang je lah. Saya nak maintain yang ni kan. Jadi sekarang kita dah ada setting untuk khusus ataupun target event apa dengan berapa ruang, bilik yang kita nak buka. Jadi kemudian kita akan pergi ke Meet. Okay, kat sini sebenarnya untuk tools breakout room ni dia hanya ada pada G Suite saja. So akaun personal biasa bukan G Suite dia tak ada lah untuk tools ni kan. So untuk G Suite boleh guna Jadi kat sini kita boleh buat kelas secara ad hoc ataupun pre-assign Kalau nak pre-assign kita boleh tekan pre-assign kat sini. Jadi dia dah bagi sini satu link untuk room yang tertentu Jadi sini dia dah bagi address. Jadi kita hanya copy address ni, kita maklumkan kepada target audien kita lah kan. Jadi bila kita
nak launch dia punya Meet ni, maka kita akan boleh start apa-apalah pilihan kita nak ad hoc ke ad hoc lah kan. Maka dia akan berjalan secara biasa lah, macam ad hoc biasa lah. Jadi kita akan boleh copy juga dia punya link ni pada kita punya audience kan. Kita nak bagi kat email ke, nak bagi kat WhatsApp group ke. Jadi mereka boleh dapat lah extension ataupun link berkenaan. Okey, bila kita nak mulakan sesi Google Link ni ataupun kelas kita ni, maka kita boleh pilih khusus dan juga berapa yang kita nak pecahkan dia punya room tu kan. Okay, kat sini saya buat 3 lah sebab section ni ada khusus ada 3 section Jadi kita boleh synchronize sama ada main room synchronize atau kita breakout Okay, kalau kita breakout, kita klik saja, maka dia akan generate beberapa windows lah untuk asingkan room yang kita dah create tadi. Dia ambil masa sikit sebab processing ni pun memerlukan komputer yang memory RAM dia agak tinggi. Kita dah masuk section 4 kan, yang kita dah asing tadi. Okay, dah ada section 4. Dia bergantung juga kepada kemampuan processing komputer kita. Okay, kita dah ada 1, 2, 3 sudah ada semua ni so kita dah ada 3 room. Ni ada 1 lagi 4 ada master dan ada juga yang lain lah kan. Mungkin kalau kita nak combine, kita combine lah. Kalau rasa macam banyak macam ni kan, mungkin kita boleh add benda ni dalam window yang ni kot. Kita boleh add kita add, so dia jadi 3. Okay, ni 2 kan, ni extension kita tadi. Okay, 2. Ini kita boleh lihat kat sini dia punya kelas dia Ini yang 3 kan. Okay, yang ini yang 5. Okay, ini 3, 5. Okay, yang tadi ada 1 lagi. Okay, yang ini 4 4. Okay, yang ini master yang kita punya lah. Jadi kita boleh ada screen yang banyak dia punya reference dia yang kita boleh masuk secara serentak. Saya nak gabung semua kan, jadi memudahkan kita lah. Jadi bila kita ada paparan skrin ni, kita boleh buka mic kita untuk serentak kan. Kalau macam ni tak buka kan, tapi kalau kita nak serentak, kita kena buka lah ni, dia akan jadi serentak lah kan. Jadi kita bercakap dekat sini dan dia akan dengar pada semua tempat lain lah. Ataupun kalau kita nak pilih grup tertentu saja, maka kita akan off kan lah grup yang kita tak nak berkomunikasi tu kan. Jadi mereka tak tahulah reaksi ataupun apa yang kita sedang maklumkan. Sebab ada setengah-setengah keadaan kita perlu informasi tertentu kepada grup tertentu dan grup yang lain. Jadi saya rasa ini satu kaedah yang kita boleh guna pakai bila kita ada audien yang pelbagai dan kita peradakan sesi Google Meet secara room berasingan. Saya ingat ini sangat membantu dan juga kita boleh buat sesi Google Meet secara banyak. Google Meet pun ada dia punya limit audience dia. Ada yang 100 saja. Jadi kalau kita ada lebih pada 100 audience, jadi better kita gunakan breakout room ni sebagai pilihan lah. Saya rasa itu saja untuk perkongsian kali ini. Mungkin ada banyak lagi dia punya function-function yang lain. Tapi ni just basic lah kan untuk kita adakan sesi parallel session untuk buka beberapa room yang dikontrol oleh satu main room. Ni ke main room kan untuk kita kawal. Dan semua ni adalah group yang kita ataupun Windows room yang kita telah breakout untuk dapat maklumat secara serentak dengan target audien yang ramai. Saya rasa itu saja untuk saya kongsikan kali ini. Mudah-mudahan ini beri manfaat kepada kita dan kita dapat gunakan extension untuk breakout room dalam Google Meet. Sekian, terima kasih.